Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, Ahli Dewan yang mulia sekalian. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ataupun KSP RMK 12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumnya telah diterima baik oleh seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dalam pada itu, kerajaan telah menerima beberapa pandangan dan juga kritikan berkaitan KSP ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan kepada kesemua 151 ahli dewan yang telah menyertai perbahasan usul kajian separuh penggal ini. Terima kasih juga kepada kesemua Yang Berhormat Menteri dan timbalan-timbalan menteri yang telah selesai menggulung untuk kementerian masing-masing. Seramai 70 ahli yang berhormat telah berbahas perkara-perkara dasar yang menyentuh secara khusus bidang dan tanggungjawab saya yang merentasi 5 isu utama seperti yang berikut. Pertama, prestasi dan kedudukan ekonomi negara dan juga KSP RMK ke-12. Soal peruntukan pembangunan, soal kemiskinan dan juga pembangunan wilayah. Datuk Yang di-Pertua, seramai 18 ahli yang berhormat telah menyentuh perkara-perkara mengenai kedudukan ekonomi negara, termasuklah soal prestasi, negara berpendapatan tinggi, pengukuhan kedudukan fiskal melalui pendekatan subsidi bersasar dan juga pengenalan pangkalan data utama ataupun padu. Saya ingin mulakan untuk menyatakan saya bersetuju dengan pandangan Titiwangsa. Terima kasih Titiwangsa. Bahawa apabila kita membicarakan prestasi ekonomi negara, kita wajarlah berlaku adil dengan membentangkan ke semua angka. Ia bukan soal siapa yang lebih hebat. Ia soal bagaimana kita sebagai sebuah negara menangani cabaran-cabaran dalaman dan global yang dihadapi ekonomi kita agar negara terus kekal berdaya saing dan limpahan ekonomi itu akan dapat dirasai oleh rakyat kebanyakan. Sebab itu, sementara ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 2.9% pada suku kedua 2023, prestasi ini perlu dibaca bersama dengan pertumbuhan dari suku ke suku. Pada asas suku tahunan terlaras secara bermusim, ekonomi berkembang pada kadar yang lebih tinggi sebenarnya, iaitu 1.5% bagi suku kedua 2023 berbanding 0.9% pada suku tahun pertama 2023. Tetapi prestasi ekonomi juga sewajarnya dinilai secara menyeluruh dan pertumbuhan KDNK perlu dibaca juga dengan indikator-indikator ekonomi yang lain. Selain KDNK, indikator-indikator utama yang sering digunakan ialah jumlah perdagangan contohnya, pelaburan, kedudukan pasaran buruh, kemampanan fiskal kerajaan, kadar inflasi, pasaran buruh dan juga pendapatan rakyat. Kita juga perlu mengambil kira situasi ekonomi negara dari perspektif yang lebih panjang untuk memahami kedudukan sekarang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lepas serta bagaimana kita akan mengatasi legasi ekonomi itu untuk meletakkan ekonomi negara pada landasan yang betul untuk mencapai hasrat kita mewujudkan ekonomi yang mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi seperti yang digariskan di dalam KSP ini. Datuk Yang di-Pertua, Ahli Dewan, dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 iaitu 2016 hingga 2020, keluaran dalam negara kasar negara berkembang pada kadar purata 2.7% sahaja, kurang daripada sasaran asal. Ini disebabkan penguncupan ketara sebanyak 5.5% dalam tahun 2020, meskipun negara mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi
sebanyak 4.9% setahun dalam tempoh 4 tahun pertama RMK11. Pendapatan negara kasar PNK atau dengan izin Gross National Income Datuk Yang di-Pertua, PNK per kapita pula telah mencapai hanya RM42,500 ataupun $10,100 pada tahun 2020. Nilai ini adalah 20% lebih rendah dari ambang pendapatan atau dengan izin income threshold untuk negara kita mencapai status negara berpendapatan tinggi. Kita semua tahu bahawa ini angkara pandemik COVID-19. COVID-19 juga telah menjejaskan kedudukan kewangan negara. Pada tahun 2020, defisit fiskal telah melebar kepada 6.2% daripada KDNK. Jumlah hutang statutory kerajaan persekutuan telah mencecah 57.9% daripada KDNK dan terus naik 2021 dan 2022. Dalam tempoh 2 tahun pertama rancangan Malaysia ke-12, alhamdulillah, negara telah mencatat pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9% tahun dari asas terdahulu yang sangat rendah akibat daripada COVID. Pun begitu, Datuk Yang di-Pertua, berkat usaha semua rakyat Malaysia, kita telah keluar dari igawan COVID-19 itu dan prestasi ekonomi semakin pulih dalam tahun 2023. Dalam tempoh separuh tahun pertama 2023, KDNK Malaysia telah mencatat peningkatan sebanyak 4.2%. Didukung oleh kegiatan swasta dan perdagangan yang lebih baik. Prestasi pasaran buruh juga semakin baik dengan kadar produktiviti yang lebih tinggi, iaitu 3.7% setahun bagi 2021 ke 2022, manakala pengangguran pula telah menurun kepada 3.5% pada suku kedua tahun 2023. Kadar inflasi bagi Julai 2023 telah menurun kepada hanya 2%, iaitu rekod terendah dalam tempoh 24 bulan. Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan yang mulia, di sebalik kejayaan-kejayaan ini, kita juga perlu menerima hakikat bahawa ekonomi kita mempunyai masalah-masalah struktur yang akan mengurangkan kemampuan kita untuk bersaing dalam keadaan ekonomi global yang sangat mencabar. Kita adalah sebuah negara dagang yang besar secara relatifnya. Geografi mungkin tidak besar, tetapi saiz perdagangan kita dengan dunia adalah besar. Maka oleh sebab itu, kita akan terus dipengaruhi oleh faktor-faktor luar selain daripada kemampuan kita sendiri untuk bersaing dengan jiran-jiran kita. Kita juga sebenarnya sudah sedia maklum tentang masalah-masalah struktur ini. Ada yang pernah berada di sebelah sini, kini di sana. Ada yang sekarang di sini, pernah berada di sana. Dan kita juga telah sama-sama memperdebatkan masalah-masalah struktur ini sejak sedekad yang lalu. Dalam perbahasan kali ini contohnya, Kuala Selangor, Temeloh, Sibu, Gerik, Titiwangsa, Air Hitam, Kota Melaka, Paya Besar, Kepong dan ramai lagi menyentuh mengenai perancangan kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan masalah-masalah struktur ekonomi ini. Oleh sebab itu, saya harap dalam tempoh seminggu yang lalu, kita sama-sama menghadam keseluruhan dokumen KSP ini. Kerana ini adalah dokumen rakyat dan ia menggariskan secara majoritinya tumpuan-tumpuan untuk membangunkan dasar, tindakan, inisiatif dan ekosistem untuk menyelesaikan masalah-masalah struktur ekonomi yang kita telah perbahaskan selama lebih sedekad. Supaya selepas ini
jika kita gembeling bersama-sama, insya-Allah ekonomi negara berada pada landasan yang betul untuk mencapai potensi sebenar ekonomi negara kita. Oleh itu, saya boleh rangkumkan masalah-masalah struktur ini kepada 3 kumpulan utama. Pertama, masalah yang bersabit dengan kedudukan fiskal negara. Bahawa kita perlu menyelesaikan masalah struktur itu agar kita dapat memperbaiki kedudukan fiskal negara yang terbeban dengan hutang yang tinggi. Masalah struktur kedua ialah kita memerlukan naratif pertumbuhan ekonomi yang baru. Produk yang kita ada selama ini tidak lagi boleh menarik minat bukan sahaja pelabur asing, malah pelabur domestik pun. Sebab itu, keutamaan dalam KSP ialah untuk menyelesaikan masalah struktur kedua itu, iaitu dengan cara membina enjin-enjin pertumbuhan baru yang bernilai tinggi untuk meletakkan Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau ini. Contohnya dengan mengenal pasti dan membangunkan sektor-sektor strategik yang kita panggil high growth, high value sector. Dan masalah struktur yang ketiga ialah berkaitan dengan bakat pekerja kita, rakyat kita. Ada keperluan mendesak untuk kita menaik tarafkan daya saing tenaga kerja kita agar bakat rakyat Malaysia ini boleh menarik pelabur masuk, seterusnya membantu membina industri baru, dan insya-Allah itu akan membolehkan masyarakat kita menikmati tangga gaji yang lebih tinggi secara keseluruhannya. Sebab itu di dalam KSP yang telah dibentangkan, dibahaskan, saya mohon tumpuan kalaupun tidak ada kesempatan untuk berbahas dalam tempoh seminggu yang pendek ini, supaya masing-masing ahli Dewan Rakyat, baik yang kerajaan ataupun pembangkang, meneliti 17 anjakan-anjakan besar yang digariskan dan kita sama-sama cari peluang dan ruang untuk kita menyumbang. Kerana anjakan-anjakan besar itu adalah strategi-strategi khusus untuk membaiki keupayaan kita mencapai sasaran-sasaran ini dan seterusnya menyelesaikan masalah struktur dalam ekonomi kita. Ada celahan? Menteri, saya boleh speaker? Boleh. Yang berhormat Menteri. Kapa dan kemudian Titiwangsa. Baik. Okey, terima kasih Menteri. Saya nak dapat pencerahan pada Menteri yang disebutkan hutang tadi, hutang negara kita. Berapa peratuskah hutang dengan luar negara, negara Malaysia dengan luar negara, berapa peratus dalaman? Terima kasih Menteri. Datuk Yang di-Pertua, had untuk kita meminjam wang daripada luar negara sebenarnya dikawal oleh Akta dan jumlahnya itu sangat sedikit. Saya tak rasa dia lebih daripada 1 bilion. Keseluruhan hutang kita, bila kita sebut hutang sebanyak 1.2 trilion, hutang statutory kerajaan itu adalah hutang dalam negara yang diterbitkan dalam bond-bond dalam bentuk ringgit. Hutang yang ditanggung akibat daripada komitmen kerajaan kepada projek-projek penswastaan, yang itu mungkin ada sedikit hutang luar negara, tapi by and large dengan izin, hutang yang ditanggung oleh kerajaan persekutuan adalah hutang di dalam denominasi ringgit dan dalam negara. Saya kena bagi laluan kepada Titiwangsa. Sikit-sikit yang apa tak sama. apa, kepada Titiwangsa. Berhormat Menteri, saya agak tertarik dari segi strategi yang Berhormat Menteri mengenai bagaimana kita nak mengubah ataupun reform kita punya structure ekonomi yang disebut. Dan saya bersetuju 3 strategi yang Berhormat Menteri sebut, soal fiscal policy, ekonomi baru, high growth, high value sector dan juga talent. Tetapi ketiga-tiga ini kalau kita tengok, yang nombor 2 dan nombor 3 itu dia mengambil masa untuk kita meyakinkan pelabur-pelabur dan juga untuk membina talent ini
It's not going to be easy, but it take time. So, kita harap kita semua akan sama-sama menerujui proses ini. Tapi apa yang saya nak sebut ni dari segi soal fiscal policy. Banyak daripada fiscal policy ini ialah dia memerlukan political will. Jadi sebagai contohnya, kalau kita lihat dari segi subsidi bersasar, kerana dia akan menyebabkan fiscal policy ini boleh kita handle pelan-pelan dan very sure that kita akan sampai ke destinasi untuk manage fiscal policy kita. Kalau kita tengok dari segi kita punya subsidi sebagai sebuah kerajaan dengan pendapatan yang tak berapa besar, lebih kurang dianggarkan sekitar 290 bilion, tetapi kalau kita tengok range of subsidi yang kita bayar daripada jumlah income yang kita dapat, kita hampir bercecah 22 hingga 25% subsidi. Jadi sudah tentu 22-25% ini adalah sangat tinggi. Nah, kalau dia tinggi, dia sampai kepada sasaran membantu orang, tak apa. Tetapi kalau dia tinggi kerana ada ketirisan, kebocoran kerana sistem subsidi kita ini akan menyebabkan banyak ketirisan. Saya ada bangkitkan banyak isu-isu dari segi subsidi ini. Contohnya petrol, diesel, LPG, minyak masak, dan inilah 4 benda ni. Dan dia melibatkan figure yang sangat besar. Saya ingat yang Bapak Menteri pun faham soal ini. Dia akan memberi kesan yang sangat besar, dan juga kalau kita boleh mengatasinya, dia juga akan beri satu kedudukan fiscal policy yang bagus. Dan kalau dia tak mengubah fiscal policy pun, dia akan mencapai ke sasaran dia. Macam saya dengar semalam jawapan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Dia beritahu bahawa minyak paket very simple nak monitor. Tapi minyak paket ini, dia sebut bahawa kita juga bagi kepada peniaga-peniaga mikro. Setahu saya, minyak paket ni mula-mula masa kita introduce minyak paket ini adalah untuk bagi kepada golongan B40. Jadi kalau dia sebut semalam golongan B40 ni kita anggarkan ada 3.2 juta. Kalau 3.2 juta, kalau dianggarkan oleh Kementerian Ekonomi, satu household itu dapat lebih kurang 5 kg sebulan, bermakna kita baru pakai berapa? Baru lebih kurang 15 juta tan, 15 juta paket. Tapi kerajaan keluar 60 juta paket. Jadi menteri jawab bahawa yang selebihnya perusahaan mikro pakai. Jadi kalau perusahaan mikro pakai, saya nak beritahu, dia sebut 92,000. Jadi saya ingat yang Bapak Menteri faham, mikro ni ada 1.2 juta. Kalau kita nak accommodate mikro ni, dan kita kena ada database mikro. Kalau nak bagi, kita bagi. Jadi kita jangan sebut 60 juta, tapi kita bagi kepada household, sebenarnya bagi kepada perniagaan. Jadi ini salah satu daripada ini, tak masuk LPG dan juga petrol dan diesel. Terima kasih Menteri. Menteri, seminit. Tak apa. Saya jawab dulu kerana sebab Titi Wangsa telah ambil 5 minit. Kan? Jadi soalan yang sama. Nanti akan sampai, kalau soalan yang sama, saya jawab terus lah. Tak payahlah bajuk tanya. Jadi terima kasih kepada Titi Wangsa. Saya berterima kasih kerana bila kita bercakap tentang anjakan-anjakan besar untuk mengukuhkan kedudukan fiskal, kita tidak boleh lari daripada berbicara tentang subsidi bersasar. Dan ramai ahli dewan yang memberi pandangan mengenai subsidi bersasar setakat ini. Sebab itu, di dalam KSP dan insya-Allah di dalam pengumuman-pengumuman yang seterusnya, kalau kebimbangan Titi Wangsa ialah tentang komitmen politik atau dengan izin political will, saya yakin bahawa kerajaan perpaduan ini, kita berada di dalam kerajaan untuk melakukan perkara yang betul. Jadi insya-Allah kita akan mengubah sepenuhnya mengenai subsidi bersasar ini. Sebab itu, untuk saya jelaskan dengan lebih panjang, bagi saya jelaskan dahulu, mungkin saya akan menjawab apa yang nak dicelah. Bagi tahun 2022 sebenarnya, untuk mengukuhkan lagi yang disebut oleh Titi Wangsa tadi, kerajaan menanggung subsidi pukal lebih daripada 80 bilion.
Ini hanya untuk RON 95, diesel, LPG dan elektrik. Dan pada hari ini, harga minyak mentah di dunia telah mencecah $95 setong. Dan dia akan mencecah $100 setong tidak lama lagi. Pada harga itu, maksudnya subsidi yang ditanggung oleh kerajaan boleh melepasi 100 bilion setahun kecuali kita mereformasikan sistem subsidi kita. Saya jawab sedikit, kemudian yang sabar dulu, saya jawab sedikit. Saya boleh ingat beluran Kuala Selangor, kemudian kalau ada masa air hitam. Tapi bagi saya jawab sedikit, kalau tidak dia tergantung. Sebab itu secara rasional kita semua sedar bahawa perbelanjaan ini lebih baik disasarkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan, agar lebih banyak peruntukan boleh digunakan untuk khidmat rakyat yang belanja dan juga untuk belanja-belanja pembangunan yang lain. Soalnya ialah apakah kaedah yang paling adil kepada rakyat untuk kita mengimbangi kesan makro yang lain seperti inflasi. Saya berterima kasih kepada semua ahli dewan yang memberi perhatian mengenai PADU, pengkalan data utama, iaitu mekanisme utama untuk menjayakan dasar subsidi bersasar kerajaan yang akan dilaksanakan. Untuk menjawab banyak persoalan mengenai mekanisme subsidi bersasar ini, kita perlu memahami pendekatan yang diambil melalui PADU. Untuk menentukan kumpulan sasar yang benar-benar layak dan mengurangkan dengan izin inclusion and exclusion errors, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membangunkan satu pangkalan data isi rumah yang bersepadu sebagai rujukan berpusat dalam membantu kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta mengatasi isu data berada dalam keadaan bersendirian ataupun silo ini, ataupun dalam keadaan data-data kerajaan yang banyak beratus-ratus pangkalan data ini dia tidak berhubung atau berbincang sesama sendiri ataupun dengan izin non-interoperable. PADU yang dijadualkan akan dilancarkan dalam bulan Januari 2024 akan mengintegrasikan data mikro dari pelbagai agensi kerajaan sebanyak 270 pangkalan data, agensi kerajaan, badan berkanun, termasuk juga syarikat-syarikat swasta, lembaga-lembaga zakat dan yang seumpamanya, dan ini akan mewujudkan profil data semua individu dan isi rumah seluruh rakyat Malaysia. Jawab Pak Menteri, minta. Sabar dulu bagi saya habiskan pasal PADU, nanti saya akan. Pelaksanaan PADU dijangka akan meminimumkan pertindanan dari segi pengagihan bantuan dan subsidi oleh pelbagai agensi kerajaan. Dan berdasarkan daripada data daripada PADU ini, penentuan kumpulan sasar akan lebih tepat dan memenuhi objektif pelaksanaan sesuatu dasar. Kriteria dalam menentukan kumpulan sasar akan dilihat bukan sahaja hanya daripada aspek pendapatan seperti sebelum ini. Ia akan merujuk kepada aspek pendapatan, bilangan isi rumah, tanggungan, lokaliti, jarak ke tempat kerja, pemilikan aset seperti rumah, kenderaan dan tanah. Melalui kaedah ini, kerajaan tidak lagi menumpukan kepada kumpulan pendapatan tertentu seperti sebelum ini. B40, M40 tercicir. Bagi kepada bujang yang berkeluarga tercicir. Bila kita ambil pendekatan yang menyeluruh ini, kita akan melihat kepada kewajaran pemberian bantuan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, iaitu pendapatan boleh belanja bersih, melihat pendapatan isi rumah, kemudian diambil kira juga tanggungan-tanggungan dan faktor-faktor yang lain. Dan selain itu, data yang berasaskan near real time ini yang terdapat di dalam PADU akan dapat memastikan set data kumpulan sasar yang terkini dan sentiasa dikemas kini. Beluran, kemudian Kuala Selangor dulu. Yang Hormat, kerajaan ini dan Yang Hormat sendiri banyak bercakap tentang subsidi bersasar. Tetapi selepas 9 bulan, kita belum nampak satu pendekatan yang konkret untuk mensasarkan subsidi seperti yang dilakukan oleh kerajaan
ada sekarang ini. Dia seolah-olah jenama golf, dia on off. Ada jenama golf on off yang Muhammad. Ada kadang-kadang yang Muhammad bercakap tentang nak kaji, kita akan laksanakan subsidi bersasar. Kemudian Menteri Kewangan jawab, kita tidak akan laksanakan subsidi besar dan sebagainya. Jadi tidak ada satu pendekatan yang konkret. So kalau kita buat thesis, saya buat PhD thesis, dia setakat untuk meletakkan problem statement tanpa ada kajian. Dia tidak akan ke mana-mana kajian. Jadi kerajaan ini perlu meletakkan satu asas ekonomi yang lebih baik. Kita melihat di sini apa sebenarnya asas ekonomi medani yang dilaungkan yang Muhammad ya. Contohnya IPR untuk membasmi kemiskinan yang Muhammad. Ini tajuk yang IPR yang lain. Saya jawab yang padu dulu Kuala Selangor sebab 19 perlu minit. satu asas pendekatan yang konkret Tak yang apa, perlu dibuat. dia akan sampai ke peringkat basmi kemiskinan dan boleh tanya balik Kuala Selangor dan lain. Kita bercakap tentang subsidi bersasar sekarang. Terima kasih Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya hampir yakin kali ini insya-Allah hakikatan kita akan dapat memacu the second economic take off dengan izin of the country. Khasnya memandang kepada Menteri Kewangan, memandang kepada Menteri MITI, memandang kepada Menteri Kewangan dan juga MOSTI yang saya libat dalam perbahasan itu. PNK per kapita yang disebutkan oleh Menteri, kita masih lagi terperangkap dalam middle income trap 10,000 lebih, sementara Bank Dunia menetapkan PNK per kapita sebagai negara berpendapatan tinggi bermula daripada 14,000 USD. Menteri, kali ini kita lancarkan semuanya bersekali. Bukan saja RSP RMK 12 ini, termasuk juga kita adakan 7 penanda aras madani ekonomi. Kita letakkan juga plan hala 7 peralihan tenaga. Kita sekaligus melancarkan plan induk perindustrian baru, Menteri. Kesemua ini memberikan kami semacam keyakinan bahawa kali ini kita tidak akan berputih mata. Kita telah merancang sekian banyak, kita kaya dengan dasar dan blueprint dan segala plan. Tapi saya yakin kali ini memandang kepada menteri ini, apakah yang boleh menggagalkan kita? Sebab kita sudah ada reindustrialization, kita juga ada progressive pay scheme untuk meletakkan 45% labor income kepada pekerja. Semua ini, Menteri, saya mau, apakah yang akan menggalang kita? Terima kasih Menteri. Terima kasih Kuala Bagi Selangor. peluang. Saya nak jawab boleh. macam mana orang baru nak jawab bangun-bangun. Tanya macam mana saya nak gulung Datuk Yang Di-Pertua. Saya tak bagi topik sebarang yang sama, kesalahan topik yang sama. sehingga saya menjawab kepada perkara yang seterusnya. Baik, Yang Berhormat Menteri telah menjelaskan. Saya invoke 37(1)B dan 37(2). Melainkan Menteri membenarkan Yang Berhormat bangun dan cakap. Baik, saya nak pastikan benda ini berjalan lancar. Ambil maklum 37(1)B, 37(2), 99, 90A dan 100 peraturan. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Baik, soalan beluran tadi. Beluran kata ini hanyalah rancangan demi rancangan tetapi tidak ada tindakan. Saya sangat gembira dengan soalan dan celahan beluran tadi. Saya mohon supaya seluruh negara rekodkan untuk kita jadikan TikTok nanti. Sebabnya begini, bila beluran tanya tentang rancangan kerajaan untuk subsidi bersasar, mengkritik kami seolah-olah tidak ada plan dan tindakan, itu maksudnya beluran bersetuju dengan subsidi bersasar. Jadi kerajaan setakat ini telah pun berjaya menjalankan satu tugas yang sangat berat yang tidak pernah dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, iaitu membangunkan satu pangkalan data utama yang bersepadu. Kerana kita tak boleh buat subsidi bersasar ini kecuali kita ada data yang lengkap. Data yang tidak lengkap itu akan menyebabkan keciciran. Padu diluluskan Mei 2023.
Padu akan diuji untuk use case yang pertama Oktober 2023. Padu akan diuji untuk use case kedua melibatkan 1 juta, minta maaf, 1 juta isi rumah November 2023, dan padu akan dilaksanakan dan dilancarkan Januari 2024, bermakna itu permulaan kepada program subsidi bersasar negara. Jadi Januari 2024 Beluran dan Pembangkang sana, Oktober 2023 apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan subsidi bersasar, saya nak tengok balik mana-mana pembangkang yang pusing balik tiba-tiba mengkritik program subsidi bersasar kerajaan, kerana sekarang ini Beluran on the record mendesak kerajaan supaya seolah-olah mempercepatkan lagi subsidi bersasar. Yang Hormat, kita nak program itu dilaksanakan lebih cepat. Tadi yang dipertua dah imbuk macam-macam standing order yang tak bagi celahan sehingga saya habis berucap. Baik. Teruskan, Menteri. Pendang tak apa. Saya nak jawab Kuala Selangor. Baik, Kuala Selangor. Ni bagi tak bagi? Tak bagi. Baik, Kuala Selangor. Air hitam. Tunggu jap. Perancangan ini kita telah lihat ada tanda-tanda awal kejayaannya. Contohnya, apabila kita meletakkan cita-cita yang tinggi mengenai prestasi dan kedudukan peralihan tenaga negara untuk menjadi ketua di rantau ini, kita boleh tengok saham syarikat-syarikat yang terbabit di dalam ekonomi hijau dia naik berterusan. Maksudnya ada reaksi daripada pelabur-pelabur. Sudah tentu pelabur akan melihat satu persatu. Kajian separuh penggal menggariskan perancangan makro keseluruhan. Kemudian kerajaan akan secara berterusan meluncurkan pula perancangan-perancangan di peringkat sektoral. Peralihan tenaga telah dibuat, industri telah dibuat, yang seterusnya berkaitan dengan ekonomi digital, insya-Allah Januari atau Februari 2024, dan ini akan berterusan. Jadi untuk menjawab soalan daripada Kuala Selangor, apa yang akan menggagalkannya? Kita yang akan menggagalkannya. Jadi sebab itu saya mohon, kita boleh berbeza pandangan dan sebagainya, tapi janganlah disebabkan perbezaan politik kita akan tergelincir sekali lagi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Yang sekarang ini kalau kita tumbuh pada kadar 5 ke 5.5% setiap tahun sehingga 2026, kita dijangka akan mencapai status negara berpendapatan tinggi di antara tahun 2026 hingga 2028. Jadi kita boleh berbeza, kita boleh berlawan pilihan raya, tapi kalau rancangan itu baik, kalau dasar itu contohnya pensasaran semula subsidi adalah penting untuk kemampanan fiskal negara, saya nak tengok pembangkang hari ini sama ada bila perkara ini dilancarkan mereka akan mempolitikkan atau tidak, kerana itu juga salah satu sebab kenapa program-program dan plan seperti ini boleh gagal walaupun diterima dengan baik. Baik, Datuk Yang Ketua. Dengan cepat sebab saya ada 11 minit lebih saja lagi. Satu lagi anjakan besar. Pendang minta. Tak apalah, sila pendang. Saya kalau tengok pendang saya cair. Terima kasih. Saya setuju. Tan Sri Yang di-Pertua, saya setuju dengan Menteri Ekonomi. Perancangan memang baik, saya tengok, dan insya-Allah kalau enforcement ataupun executionnya dengan izin berjalan seperti yang dirancang adalah sangat kita menggalakkanlah. Jadi kita tengok sekarang ni dalam kita menghadapi masalah ekonomi sekarang ni, saya nak tanya Menteri Ekonomi, bagaimana kita sekarang ini pernah disebut oleh audit negara, Jabatan Audit Negara, setahun perancangan kita dalam KSP ini pernah ada kebocoran 30 bilion setahun daripada the holistic of our budget. So oleh sebab itu kita nak tanya, adakah plan untuk kita nak kurangkan kebocoran? Katalah 30 bilion, 50% from those 30 bilion kita boleh divert pergi ke untuk bantu orang-orang miskin. Sekarang ni kita tengok perancangan disebut tadi sangat baik. Sekarang ini
gaji tidak meningkat, pendapatan isi rumah household ini semakin teruk. Padi tidak naik harga, getah tidak naik harga, orang motong ini B40 banyak di kawasan rural. Begitu juga kelapa sawit semakin ni. Jadi saya nak tanya, adakah kita ada plan untuk dalam KSP ini bagi kita nak meningkatkan perkara-perkara seperti kebocoran dan juga rasuah ini? Terima kasih pendang. Saya sambut baik sebenarnya. Saya tak boleh sahkan betul ke tidak 30 bilion yang bocor Tak dalam setahun. diumumkan oleh audit negara. Dalam setahun saya kena dalam setahun. Dalam setahun. Masa tu 2000. Dalam setahun 30 bilion. Ya, diumumkan oleh ketua audit 30 negara. bilion tu banyak belanjawan kerajaan setahun dulu-dulu. 2012 laporan Kebedi anggarkan Itu mungkin sepanjang RMK 5 tahun kot, bukan satu tahun. setahun sebab okey. bila kita punya bajet 273 bilion per annum. Jadi kalau 30 bilion tu memang boleh diterima daripada bajet sebab bocor, commission, duit tepi jalan, atas jalan pada atas sampai ke bawah. Jadi calculate all this from top to bottom. Baik pendang. Baik. Terima kasih. Maka projek. Ya, baik. Saya insya-Allah saya yakin kebocoran 30 bilion setahun ni takkan berlaku lagi lah. Sebab kalau berlaku 30 bilion setahun kita bankrupt. Tapi tak apa, saya terima baik cadangan daripada dan keresahan daripada pendang tadi kerana ia dikongsi bersama. Cuma ada dua elemen yang mempengaruhi ketirisan dan kos yang berlebihan. Satu yang melibatkan rasuah dan penyelewengan. Itu perkara-perkara yang kita perlu selesaikan melalui tata kelola, kita semua tahu. Tapi yang kita juga tumpu sekarang ialah untuk melihat tentang keberkesanan ataupun efisiensi, kecekapan pelaksanaan projek. Supaya kita nak pastikan bahawa projek itu dapat diluluskan cepat, dapat dilalui proses perolehan dengan cepat, dapat dibina tepat pada masanya, dan jika ini berlaku ia akan mengurangkan ketirisan dari segi kenaikan kos dan sebagainya. InsyaAllah penambahbaikan proses-proses yang melibatkan pelaksanaan projek dan peruntukan pembangunan itu sedang dan akan dikuatkuasakan dalam masa yang terdekat. Hitam dah lama bangun, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ekonomi. Saya mendengar dengan begitu teliti sekali. Tahniah kerana telah menggariskan anjakan yang besar dan saya setuju dengan strategi yang digunakan. Tetapi yang menjadi kekhawatiran saya ialah apabila kita buat subsidi bersasar, golongan T20 ini yang akan terkesan. Yang paling teruk T20 ni gaji dia 10,961 hingga 15,039. Kumpulan ni kebanyakan pejabat awam. Kalau suami isteri adalah guru, dia dah tergolong dalam golongan ni. Apakah cara tindakan? Saya mengalung-alungkan yang Muhammad kata akan gunakan database yang berlainan kerana tidak lagi berpandukan pada pendapatan. Apa cara untuk kita menyerap kesan ini? Kalau kumpulan ini disamakan dengan jutawan yang untung transparansi yang untung 1 juta sebulan, saya rasa yang paling kesan ada kumpulan. Apa cara, Menteri? Terima kasih. Menteri, Menteri Hitam, ya. Boleh ya Hitam last supaya Menteri golongkan dalam masa 6 bulan. Ya. Ya. Terima kasih Hitam. Perkara itu memang dipertimbangkan dengan panjang. Kita ada beberapa kaedah. Satu ialah memastikan bahawa pemilihan dan penentuan kriteria itu mengambil kira pelbagai faktor-faktor lain, tanggungan, anak berapa, duduk dekat mana dan sebagainya, kan. Tapi saya faham boleh juga ada keciciran. Kalau kita ambil kira faktor yang menyeluruh tadi, akan ada yang sekarang ini T20, sebenarnya M40, dia akan turun, kan. Tapi untuk kita memastikan kita kurangkan lagi keciciran itu, maka sebab itu bentuk bantuan subsidi bersasar itu akan menggabungkan, ada sesetengahnya ialah yang bersifat penentuan kriteria pendapatan boleh belanja, sesetengahnya lagi adalah bersifat secara universal yang tidak akan meminggirkan beberapa kumpulan-kumpulan ini. Baik, saya kena sudahkan kerana yang berhormat Perdana Menteri akan menggulung selepas ini. Saya nak dengan cepat saja sebut tentang beberapa perkara yang ditimbulkan. Satu ialah tentang anjakan besar.
iaitu tumpuan kerajaan untuk selain daripada mencapai status negara berpendapatan tinggi, kita juga nak memastikan gaji rakyat juga tinggi setaraf dan sepadan dengan status itu. Sebab itu kerajaan telah meluluskan dasar gaji progresif yang akan memperuntukkan sejumlah dana kerajaan setiap tahun untuk mewujudkan ekosistem penggajian di sektor swasta untuk menaikkan gaji rakyat secara berkala. Kertas putih mengenai dasar gaji progresif ini insya-Allah akan dibentangkan dalam sidang Dewan yang akan datang yang boleh diperhalusi oleh anggota Dewan sekalian. Saya seterusnya nak bergerak kepada perkara yang cukup menjadi tumpuan perbahasan ahli Dewan Pembangkang, iaitu yang melibatkan peruntukan kerajaan. Perkara ini sering disentuh di dalam perbahasan. Pasir Mas, Kuala Terengganu, Air Hitam, Temerloh, Jerlun, Merbuk, Pokok Senor, ramai lagi menimbulkan pelbagai perkara mengenai peruntukan pembangunan. Peruntukan DE ini diagihkan, DE, Development Expenditure, diagihkan untuk melaksanakan projek-projek yang diluluskan berdasarkan permohonan dan keperluan yang dikemukakan kepada kementerian dan bukannya daripada pihak negeri. Ini adalah peruntukan persekutuan disalurkan melalui agensi persekutuan. Tetapi sebelum mengemukakan permohonan projek oleh kementerian-kementerian ini kepada Kementerian Ekonomi, semua kementerian telah diminta supaya mengadakan perbincangan dan sesi libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan di peringkat negeri supaya kita ada senarai keutamaan di peringkat perancangan kementerian dan juga ada senarai keutamaan di peringkat negeri. Oleh kerana peruntukan yang dapat disediakan adalah terhad dan pastinya tidak akan dapat menampung kesemua tuntutan kerajaan negeri, permohonan kerajaan negeri perlu disaring dan dinilai oleh kementerian terlebih dahulu. Dan saya juga ingin mengingatkan bahawa penggunaan peruntukan DE ini bagi melaksanakan projek-projek juga perlu merujuk kepada pembahagian kuasa dan tanggungjawab di antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan sebagaimana yang dinyatakan di dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dalam jadual ini ada senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama. Pun begitu, kerajaan persekutuan tidaklah begitu rigid dengan senarai-senarai ini, malah banyak peruntukan telah diluluskan bagi melaksanakan projek-projek di bawah senarai negeri. Mengenai pertanyaan Bacok tentang kuasa meluluskan projek dan peruntukan pembangunan, saya terkejut Bacok tak tahu. Kerana memang sejak dari dulu lagi kuasa itu diberikan kepada unit perancang ekonomi ataupun EPU. Sebelum ini EPU memang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah Perdana Menteri, dan apabila Kementerian Ekonomi ditubuhkan oleh pentadbiran ini, EPU telah bertukar menjadi Kementerian Ekonomi. Dan salah satu matlamat pemisahan ini ialah untuk mewujudkan satu suasana semak imbang supaya semua kuasa meluluskan perbelanjaan tidak hanya terletak di tangan Perdana Menteri yang kini juga adalah Menteri Kewangan. Bidang kuasa itu disenaraikan di bawah Perintah Kuasa Menteri ataupun MFO dan sebenarnya ada di dalam website laman kementerian masing-masing. Saya nak tutup kerana Perdana Menteri perlu menggulung tepat 4.30. Sekarang dah lepas 4.30 dah. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini. Saya tahu banyak perkara-perkara yang ditimbulkan. Kita akan terus berbincang. Kalau ada soalan-soalan yang khusus boleh dihantar terus kepada saya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat daripada Kementerian Ekonomi, daripada kementerian-kementerian yang terlibat menyediakan KSP ini, kepada ahli-ahli Dewan yang telah pun turut sama terlibat di dalam perbahasan,
kepada semua anggota Dewan dan juga kaki tangan Dewan yang membantu sepanjang perbahasan ini. Akhir sekali, Arau dah akhir dah. Tak boleh dah. 20 saat. Setengah minit. Akhir sekali, penghargaan saya adalah kepada seluruh rakyat Malaysia yang mengambil tahu dan mengikuti perbincangan mengenai KSP RMK 12 ini di dalam dan di luar Dewan. Setengah minit. Sementara kita akan Saya bukan sering tanya, didendangkan dengan hiburan-hiburan politik, Arau tengah nak buat satu. Saya yakin Malaysia akan berjaya mencapai martabat dan kesejahteraan yang lebih tinggi Paling jahat. apabila lebih ramai Tarik rakyat balik Malaysia perkataan hiburan. memberi tumpuan Tarik balik kepada perkataan hiburan. 36 orang. Dah. Awak kata orang pergi makan di kedai. Arau, saya nak jawab. Speaker, saya nak jawab. Arau, saya mengikut panduan yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah. Bila saya kata hiburan-hiburan politik yang cuba dibuat oleh Arau, saya memang sentiasa terhibur dengan Arau. Saya ikhlas. Dan itu bukan satu perkara yang tak baik, kerana seperti yang disebut oleh Menteri Besar Kedah, itu pujian bila dia sebut perkara-perkara yang menyinggung sebelah sana. Terima kasih, Arau. Saya ingin bertanya. Saya nak tutup. Minta Menteri Formula tarik balik perkataan tu. Saya tak tanya elok, bukan saya nak bergaduh. Sekarang kalau mau bergaduh, no problem. Pilih untuk bergaduh. Saya baik dengan PMX. PMX, tolong bagi teguran. Dia ni ada niat nak jatuhkan PMX. Kita sangat terhibur. Terhibur. busuk. Hati busuk. PMX, orang lain jangan takut. Yang ni seorang kena jaga. Kita- niat jahat. Kita Tarik balik. bincang. Baik, Menteri. Ya. Please. Arau, Baik, please. kita duduk Arau. I am serious now. Please. Baik, jadi saya nak tutup begini. Saya yakin Malaysia akan berjaya mencapai martabat dan kesejahteraan yang lebih tinggi apabila lebih ramai rakyat Malaysia memberi tumpuan kepada usaha-usaha positif mengangkat kedudukan negara dan mengabaikan rasa tidak selesa hasil kerja mereka yang mempertikaikan segala-galanya. Dek kerengga-kerengga yang tak henti-henti mengerumuni pokok yang sedang subur. Terima kasih. Dulu macam tu lah, apa jadi pembangkang. Wabarakatuh. Pembalas, rupa tu juga. Baik, terima kasih Menteri. Marang dengar, marang